Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita bertemu lagi. Saya masih ingat lagi mula-mula saya sampai sini kuliah subuh. Dan pada kuliah subuh itu saya membaca hadis. Kerana kali pertama bertemu dengan tuan-tuan, saya baca hadis yang dibacakan kali pertama sebelum dibacakan mana-mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang berbunyi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Mungkin di kalangan tuan-tuan masih ingat pada pagi itu Al-Fadhil Ustaz Zakwan yang mencadangkan sampai ke sini hadis yang mula-mula diperdengarkan. Dan mungkin kalau ada yang kali pertama bertemu pula pada malam ini, itulah hadis yang diperdengarkan kali pertama sebelum kita membaca mana-mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hadis yang berbunyi ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang merahmati akan dirahmati oleh Tuhan yang Maha merahmati. Rahmatilah siapa sahaja yang ada di atas bumi, nescaya yang tinggal di langit pula akan merahmati kamu semua. Maknanya hadis ini Allah SWT takdirkan diriwayatkan daripada satu generasi ke satu generasi, dan kebanyakan generasi menyatakan bahawa wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Kebanyakan ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini menyatakan bahawa Fulan bin Fulan, iaitu disebut nama gurunya, telah menyebut hadis ni kepada beliau, dan itulah hadis yang mula-mula sekali beliau dengar daripada si Fulan bin si Fulan tersebut. Contohnya saya sendiri mendengar hadis ini daripada Syekh Usamah Ibnu Badi' Sa'idan Al-Palestini pada 15 hari bulan 2 2013, dan itulah hadis yang mula-mula saya dengar daripada beliau. Saya tak pernah dengar langsung mana-mana hadis daripada beliau sebelum hadis ini. Waktu kami dengar macam-macam lah, dengan Sahih Bukhari, dengan hadis 45 Nawawi, dengan Sunan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan macam-macam lagi. Kemudian Syekh Usamah pun menyatakan juga kepada kami yang beliau telah mendengar hadis ini daripada guru beliau Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi. Dan kata Syekh Usamah, itulah hadis yang mula-mula sekali beliau dengar daripada Syekh Muhammad Abdul Huda. Syekh Muhammad Abdul Huda pun sebut benda yang sama. Kata beliau, kami telah mendengar hadis ini daripada Muhammad Al-Makki bin Muhammad bin Ja'far Al-Kittani, dan itulah hadis yang mula-mula sekali, kata Syekh Muhammad Abdul Huda, kata beliau, itulah hadis yang mula-mula sekali beliau dengar daripada Syekh Muhammad Al-Makki. Dan begitulah seterusnya. Untuk meringkaskan masa, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mereka semuanya yang menyebut ucapan ini, kesemua mereka ada 21 orang, bermula daripada murid Sayyidina Sufyan Ibnu Uyainah yang bernama Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam. Beliaulah kebetulannya mendengar hadis ini daripada Sayyidina Sufyan Ibnu Uyainah, dan kata Abdul Rahman Ibnu Bishr bin Al-Hakam, kata beliau, haddatsana Sufyan Ibnu Uyainah wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu. Kami telah diberitahu tentang hadis ini oleh Sayyidina Sufyan Ibnu Uyainah, dan itulah hadis yang mula-mula sekali saya mendengarnya, kata Syekh Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam. Kata beliau, itulah hadis yang mula-mula sekali beliau dengar, beliau dengar daripada Sayyidina Sufyan. Kemudian akhirnya beliau pula membacakan hadis ini kepada murid beliau yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Bazzaz,
Lalu Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Bazzaz menyatakan, saya pula telah mendengar hadis ini daripada Syekh Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam, dan itulah hadis yang mula-mula sekali saya dengar daripada beliau. Begitulah berturut, setiap orang akan mengambil peluang untuk membacakan hadis ini kepada sesiapa sahaja yang kali pertama bertemu, sehinggalah sambung menyambung sampai kepada guru saya, dan kesemua mereka menyatakan kami mendengar hadis ini pada fulan bin fulan, dan itulah hadis yang mula-mula kami mendengarnya daripada si fulan tersebut. Saya pun begitu, sampailah bersambung daripada guru saya tadi, naik ke atas, sampailah kepada Sayyiduna Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam. Beliau mendengar hadis ni, kata beliau, mula-mula beliau dengar daripada Sayyidina Sufyan, kemudian Sayyidina Sufyan Ibnu Uyainah pula meriwayatkan hadis ni daripada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar meriwayatkan hadis ni daripada Abu Qabus. Abu Qabus meriwayatkan hadis ni daripada sahabat Rasulullah yang bernama Sayyiduna Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Saya akan sendkan kepada wakil surau ni lah, Ustaz Syed Ahmad Syakur. Mungkin tuan-tuan nak tengok nama satu-satu yang menyambungkan di antara kita sampai kepada Rasulullah, yang saya kira ada 25 orang. Bermula daripada Sayyidina Abdullah ibni Amr ibn al-As, beliau sebutkan hadis ni kepada Abu Qabus. Abu Qabus sebutkan pada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar sebut pada Sayyidina Sufyan Ibnu Uyainah. Sayyidina Sufyan sebut kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam. Dan daripada Sayyidina Abdul Rahman lah beliau yang memulakan tradisi saya mendengar hadis ni daripada fulan bin fulan, dan itulah hadis yang mula-mula saya dengar daripada beliau. Turun sampailah orang yang ke-25 adalah guru saya, Syekh Usamah Ibnu Badi Sa'idan Al-Filastini. Maksudnya tuan-tuan, kalau melalui saya, dari 26 orang lah yang telah bertanggungjawab menurunkan hadis ini sampai kepada kita semua. Dan alhamdulillah, saya ingat lagi pada pagi tu saya membacakan hadis ini, dan rasanya banyak kali juga kita membacakan hadis ini. Moga-moga hadis ini, sebelum kita membaca insya-Allah kitab hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah, yang saya susun sendiri, yang asal kitab Arabnya ada satu kitab Arab yang bernama Al-Arba'un Al-Munirah. Daripada kitab ini saya ringkaskan, saya pilih, saya tambah lebih kurang, dan akhirnya dapat 40 hadis. Sebelum kita baca kitab hadis tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah ini, moga-moga yang akan menerpa diri kita sepanjang hidup kita adalah Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang merahmati akan dirahmati oleh Tuhan yang Maha merahmati. Rahmatilah siapa sahaja yang ada di atas bumi ini. Moga-moga yang tinggal di langit, kata para ulama, maksud Nabi yang tinggal di langit adalah para malaikat Allah. Moga-moga para malaikat Allah yang tinggal di langit akan menyayangi pula kita yang tinggal di bumi, yang kita pula menyayangi sesama hamba Allah yang berada di atas muka bumi. Kerana agama kita ni adalah agama yang berteraskan kepada 4 perbahasan, 4 perkara: akidah, syariat, tasawuf, dan juga pengetahuan tentang perkara-perkara yang bakal berlaku sepanjang zaman ini, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sayyidina Jibril yang kita semua sedia maklum. Di akhir hayat Rasulullah, Sayyidina Jibril datang dalam rupa seorang manusia, tanya kepada Rasulullah, apakah dia iman, apakah dia Islam, apakah dia ihsan, bilakah hari kiamat? Lalu di hujung itu, setelah Nabi menjawab semua soalan yang dinyatakan, diutarakan oleh Sayyidina Jibril yang datang dalam rupa seorang lelaki yang muda, berambut hitam, berpakaian serba putih. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kamu tahu tak siapa yang datang tadi yang telah bertanya soalan? Lalu Sayyidina Umar yang ditanya oleh Rasulullah, Sayyidina Umar kata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya dia adalah Jibril, dia telah datang untuk mengajar kamu semua tentang agama kamu semua. Jadi kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, Islam ini adalah agama yang berpaksikan kepada 4 perkara ini: akidah, syariat, hukum hakam maknanya,
Yang ketiga, penyucian jiwa atau tasawuf, dan di sinilah datangnya perasaan rahmah, kasih sayang, belas ihsan. Kerana hati yang bersih itu dia akan bersifat dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu semua dengan akhlak Allah. Dan di antara akhlak Allah adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi sebab itu dalam hadis ini Rasulullah bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang merahmati, maksudnya hati dia mudah untuk belas kasih dan kesian kepada orang yang ditimpa musibah, lalu dia melakukan tindakan sama ada memberi bantuan atau mendoakan kepada orang yang ditimpa musibah tersebut, maka orang ini memiliki hati yang baik, yang begitu halus, maka dia juga akan dirahmati dan disayangi oleh Tuhan yang Maha, bukan Tuhan yang merahmati, tetapi Tuhan yang Maha merahmati, iaitu sangat banyak, sangat melampau rahmatnya. Sebab itu tasawuf selain daripada tujuannya untuk menyucikan jiwa, maka kesucian jiwa itu terhasil apabila hati orang tersebut adalah hati yang begitu halus, yang begitu baik terhadap makhluk, apatah lagi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara keempat yang juga difokuskan oleh Islam adalah maklumat-maklumat yang bakal berlaku, yang tidak diketahui melainkan hanya Allah dan Rasulnya. Namun Nabi memberitahu kepada kita beberapa maklumat-maklumat yang bakal berlaku, supaya kita tahu di manakah kita berada. Dan kalaulah kita bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang dinyatakan oleh Nabi, maka kita tahu apakah tindakan yang perlu kita laksanakan. Kerana Rasulullah selain daripada memberitahu ujian-ujian, musibah-musibah yang bakal berlaku sepanjang zaman, baginda juga memberikan pedoman kepada kita supaya mengambil sikap yang tepat, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga hadis berkenaan dengan rahmah ini betul-betul terkuat dan betul-betul memasak di dalam jiwa kita, supaya ia kukuh, dan sampai bila-bila pun apa timbul isu sekalipun, maka jiwa kita akan terdetik dengan hadis yang mula-mula kita dengar, iaitu Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Maka setelah dihayati hadis ini, pastilah orang yang menghayati hadis ini tidak akan terfikir untuk melakukan kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Apatah lagi kalau hamba Allah tersebut adalah isterinya sendiri, anaknya sendiri, kawan-kawannya sendiri, adik-beradiknya sendiri. Takkan dia terfikir untuk menzalimi, apatah lagi untuk melakukan kejahatan kepada mereka. Kerana orang yang merahmati itu jiwanya sangat halus. Saya teringat satu kisah apabila saya nak buat sesuatu, semua saya terlupa siapakah syekh tersebut. Ada diceritakan oleh para ulama tentang kisah ini. Satu orang ulama, cuma saya terlupa, maafkan saya tak teringat siapa beliau. Dia pergi ke luar negara. Biasalah bila pergi ke luar negara, orang putih ni macam-macam lah perangainya. Orang putih ni dengan tak ada kesopanannya, tak ada, dengan tak malu lagi perempuannya. Jadi kebetulannya di hadapan syekh itu ada sepasang kekasih sedang bercumbu-cumbu di depan syekh. Dia bukan kira kan, dia bukan tahu nak hormat ke orang. Kita malu juga, selamba je. Okey, apa perasaan kita kalau melihat perkara tu? Yang biasa akan berlaku, kita akan, orang ajar ni tak kerti hormat orang. Tetapi yang timbul dalam hati sang guru ini, kata beliau, ya Allah, sebagaimana Dikau menjadikan dua pasangan ini begitu gembira di dunia, maka jadikan juga mereka gembira di akhirat nanti. Lain macam punya doa, padahal dua orang tu bukan Islam pun. Akhirnya dengan sebab jiwa orang saleh ini begitu baik, akhirnya tidak semena-mena tiba-tiba lelaki dan perempuan tu datang bertemu dengan syekh tu dan bertanya tentang agama Islam. Sebab kebetulan tengok perwatakannya, cara berkaiannya, mungkin orangnya orang Islam. Lalu bertanya tentang agama Islam, dan takdir Allah Ta'ala kedua-duanya memeluk agama Islam. Maka terkabulah doa syekh tadi, kerana syekh itu memohon kepada Allah agar dua orang yang sedang di lamun asmara itu, moga-moga sewaktu di dunia mereka gembira, di akhirat nanti juga mereka akan gembira. Dan yang bergembira di akhirat nanti hanyalah orang yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin
yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak cerita sikit tentang buku ini, buku tentang hadis 40 amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Kenapa buku ini dan juga hadis-hadis seumpama ini sangat penting dalam hidup kita? Nanti insya-Allah saya tak sempat nak buat bukunya. Nanti saya maklumkan pada Ustaz Said insya-Allah. Kalau tuan-tuan tengok buku ni, saya sengaja pada setiap muka surat saya akan datangkan di bahagian atas sekali. Setiap muka surat ada tertulis di setiap muka surat bahagian atas satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu satu firman Allah di dalam hadis qudsi yang berbunyi, Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, yang bererti sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Daripada hadis ni kita tahu Allah ada sifat rahmah. Buktinya dalam hadis yang mula-mula kita dengar, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahman iaitu Tuhan yang maha memiliki sifat rahmah, sifat rahmat. Baik, Allah memiliki sifat rahmat, tetapi Allah juga memiliki sifat kemurkaan. Allah murka kepada mereka yang melakukan maksiat. Allah murka kepada mereka yang tidak tahu mengenang budi, makan rezeki Allah tetapi hidup dalam keadaan mencari murka Allah. Jadi mereka ini dalam kemurkaan Allah. Jadi Allah redha kepada yang taat, murka kepada yang melakukan maksiat. Walaupun Allah Azza wa Jalla memiliki sifat rahmah dan dalam masa yang sama memiliki sifat kemurkaan, pun begitu hadis ini menjelaskan di antara dua sifat ini, sifat apakah yang paling banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disebutlah hadis ini, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Saya sengaja menjadikan setiap muka surat kitab ini ditulis hadis ini untuk memberitahu bahawa semua hadis yang kita bakal pelajari ini kesemuanya akan memberikan satu petunjuk bahawa rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah. Kerana dalam buku ini kita akan melihat amalan-amalan yang sangat senang untuk dilakukan. Ada amalan kadang-kadang tak sampai 5 second tak sampai, 10 minit tak sampai. Amalan yang kadang-kadang kalau kita lah yang buat projek tu, takkan projek senang tiba nak bagi ganjaran melampau sangat. Patutnya amalan mudah dapat sikit lah. Kalau nak dapat banyak, biarlah kerjanya pun mencabar, kerjanya banyak, kerjanya sukar, baru badan dapat ganjaran yang luas, yang banyak. Tetapi daripada hadis ini tahulah kita bahawa Allah Azza wa Jalla begitu kasih kepada kita, dalam keadaan Tuhan tahu kita ini adalah hamba-Nya yang dari sudut umumnya tidak sepanjang umat-umat sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah, kamu semua adalah sebaik-baik umat. Baik antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad paling terbaik. Antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad paling terbaik. Dengan mana-mana umat Nabi sebelum kedatangan Rasulullah pun tidak ada satu umat pun yang dapat mengatasi kebaikan, kemuliaan, kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah. Tapi dalam masa yang sama umur kita tidak sepanjang umat terdahulu. Dan biasanya bila sebut tentang umat yang terbaik, kita akan gambarkan maksudnya orang yang hidupnya sentiasa dengan ibadah, yang banyak ibadahnya. Hatta kalau kita sendiri pun, satu orang yang setiap hari membaca Al-Quran dengan satu orang yang kadang-kadang sempat, kalau sempat dia baca, kalau tak sempat tak ada. Agak-agak di mata kita mana yang paling bagus, maka kita sendiri akan mengatakan yang banyak ibadah itulah yang paling bagus, berbeza dengan satu orang yang dia asyik tak sempat je nak beribadah. Maka kalau menggunakan konsep ini, maka umat Nabi Muhammad bukan umat yang paling terbaik, bahkan umat yang paling sikit sekali membawa pahala di akhirat kelak. Paling sikit pahala, umur paling pendek, kemudian dalam ramai-ramai itu pun boleh tahan juga. Bukan semuanya bercakap dengan orang hati berkata Allah Allah Allah, tak tentu juga kan.
banyak juga kadang-kadang kesilapan yang kita lakukan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap kaum muslimin. Jadi kalau nak ditimbang, udahlah umurnya pendek, tambah pula dengan amalan korang pula. Jadi agak-agak dari sudut mana kita akan mendapat status sebaik-baik umat. Kalau nak dibandingkan umat yang terdahulu yang hidup ratusan tahun dalam keadaan di kalangan mereka ada yang kaki ibadah, maknanya kalahlah kita. Tetapi apabila Allah Azza wa Jalla telah menobatkan kita sebagai sebaik-baik umat kerana kita adalah pengikut kepada sebaik-baik Nabi, maka Allah Azza wa Jalla menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya yang tidak terhingga kepada kita dengan menjadikan di sana jalan pintas. Amalannya senang dilakukan tetapi pahalanya sangat melampau-lampau. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kitab ini dan juga seumpamanya penting sehingga ada seorang ulama sufi yang bernama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pagi tadi kami bersama dengan Sahibus Samahah Datuk Mufti ada buat majlis di Masjid Al-Muqarrabin, seingat saya, di Bandar Tasik Selatan. Kami baca kitab kita mulakan dengan salawat Dalailul Khairat, kemudian disusuli pula dengan huraian oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti Wilayah. Beliau menghuraikan kitab Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama sufi terkenal, dan beliau dikebumikan di Kahirah, Mesir. InsyaAllah saya awal bulan 8 ni pun nak pergi ke sana juga. Awal bulan 8 ni, minggu depan lah kamarnya kan, dua hari bulan 8. Kebetulan kami baru ni ada buat kutipan. Dalam 2-3 tahun lepas kita ada buat kutipan sikit untuk beli bangunan untuk dijadikan tempat pengajian pelajar-pelajar kita di sana. Sebab para pelajar Al-Azhar sana mereka belah pagi belajar di universiti, tapi universiti tak cukup. Belajar universiti sikit sangat, kita tak sempat nak menadah kitab-kitab lama ni, dan kitab-kitab lama itu tidak dipelajari di universiti. Jadi kita ambil inisiatif, belah petang belah malam kita panggil ulama-ulama Azhar yang pakar dalam bidang masing-masing untuk macam istilahnya buat kelas tambahan lah. Tapi nak kira-kira macam kelas utama lah juga, daripada kitab, daripada kulit ke kulit, macam mengaji pondok begitu. Dibeli bangun, insyaAllah lah, mohon doa tuan-tuan. Saya nak cuba ke sana untuk buat urusan pembelian. Tinggal lagi sikit lah, tak cukup dalam 200,000 saja, tak cukup. Yang lain dah boleh kot buat urusan sikit-sikit. Jadi Kahirah itu antaranya adalah tempat lahirnya para ulama-ulama besar, dan antaranya adalah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang meninggal dunia di sana. Jadi bila sebut kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, antara kitab beliau yang terkenal adalah kitab yang dibaca oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti pada sebelah pagi tadi, iaitu Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Cuma saya nak baca satu ayat Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tapi dalam kitab beliau yang lain. Yang kitab ini dinamakan sebagai Tajul Arus. Tajul Arus. Dalam kitab ini beliau pernah menyebut, saya nak quotekan ucapan beliau, man qaraba faragha umrihi wa yuridu an yastadrika ma fatahu falyazkur bil azkaril jami'ah fa innahu idza fa'ala dhalik sara al umrul qasiru tawila ka qawlihi subhanallahil azimi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Jadi kata beliau, barang siapa yang sudah hampir habis umurnya, saya baru ni bersedih ni dah nak kata bersedih boy pun tak berapa nak boy dah sekarang ni kan. Orang semua khabar tanya buat bersedih, anak pun buat kejutan lah, macam-macam lah. Mula saya terfikir, saya sekarang ni dah umur apa dah, 42. Kalau ikut tahun Islam 43. Kalau saya mati umur 63, 30 tahun lagi, 30 tahun. Mula saya menulis agak-agak kitab apa yang sempat baca. Saya pun tulis, lepas tu tengok kitab ni berapa muka surat, kitab ni berapa muka surat. Udahnya saya bahagi, punyalah banyak, sempat ke tidak? Mula kita memikir, sebab umur kita tak tentu habis padamnya bila. Dalam masa yang sama, kita ni berusaha dalam setiap bidang kita untuk menguasai dengan baik, kerana usaha kita dalam menguasai setiap bidang kita itu adalah ibadah. Contoh orang yang mencari rezeki dengan bersungguh-sungguh, itu ibadah. Jadi
Jadi bila umur kita tak apa namanya, tak tahu bila padam, bila habis. Jadi Imam Ibn Athaillah sebut, barang siapa yang hampir dekat untuk umurnya habis, dalam masa yang sama dia punya keinginan untuk mendapatkan semula apa yang telah lepas daripada umur dia. Umur dah terlepas, macam saya dah terlepas 40 tahun. Tuan-tuan tak apalah muda-muda lagi. Saya dah terlepas 40 tahun. Dalam keadaan kalau dari sudut bidang ilmu, saya dah mula start masuk ke Universiti Azhar umur 19 tahun. Kalaulah saya mula umur 20 tahun saya bersungguh-sungguh, maknanya sekarang ni dah banyak, dah selesai, tinggal lagi sikit lah benda nak kena selesaikan, sementara sempat ada lagi lampu umur ni dah padam nanti, tak apalah. Tapi disebabkan saya macam-macam lah perkara yang telah berlaku, dengan tak retinya peringkat awalnya, akhirnya tak sempat. Udahnya saya melengung, hai banyak lagi kitab tak selesai lagi, Fathul Bari tak baca habis lagi, Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim tak habis lagi, kitab Al-Um tak habis lagi, kitab apa namanya Rawdatul Talibin dalam mazhab Imam Syafi'i panjang ni tak habis lagi, Al-Majmu'ah panjang lagi tak habis lagi. Agak-agak macam mana saya nak buat? Itu kalau dalam bidang ilmu. Okey, dari sudut amalan pula, macam mana kita nak buat? Kita tinggal berapa lama lagi agak-agak hidup kita? Tuan-tuan rancang bila lagi nak hidup? Tak ada perancangan? Mesti ada perancangan. Saya target mati sekian-sekian. Jadi sementara nak mati ni projek-projek yang perlu diselesaikan sebelum saya mati. Dia kena ada perancangan begitu, bahawa kita mati tu taklah terkejut sangat kan. Selesai dah urusan. Dah cukup, apa lagi tunggu tunggu malaikat datang. Bila malaikat ambil nyawa, kita pun melompat seronok nak jumpa Nabi. Selesai masalah. Apa lagi kita nak jumpa tak? Jadi oleh kerana kita ni biasanya akan banyak terlepas, dengan sebab mungkin kita sibuk dengan urusan mencari rezeki, urusan kekeluargaan, urusan itu, urusan ini, akhirnya dari sudut ibadah kita banyak juga tak dapat untuk buat dengan baik. Dalam masa yang sama, walaupun kita dah nak dekat mati, macam saya dah dekat mati dah, kita teringin juga kalau boleh nak patah balik dan nak ulang semula. Tapi macam mana nak patah balik? Tak mampu dah. Lalu kata beliau, ada cara. Apa dia? Falyazkur bil azkaril jami'ah. Maka hendaklah dia berzikir dengan zikir-zikir yang meluas. Sebab apa? Kata beliau, maksud zikir yang meluas ni zikir yang pendek, tetapi Nabi sebut pahalanya melampau-lampau. Nabi tidak menyebut semua ibadah dengan dinyatakan terperinci apa pahalanya. Tetapi ada ibadah-ibadah yang saya simpulkan, ini pun baru 40, ada banyak lagi sebenarnya. Kita dapat 40 pun tak apa dah lah kan. Kalau baca kitab Al-Azkar contohnya, rasanya tak dapat 40 hadis, entah-entah dapat sampai 200-300 hadis segamaknya. Kalau buka kitab-kitab yang lain, banyak amalan-amalan yang Nabi sebut rahsia. Amalan ni senang, tapi pahala yang Tuhan bagi macam ni, banyak dia macam ni. Jadi kata Al-Imam Ibn Athaillah, oleh kerana umur kita dah tak sempat, maka fokuskan kepada ibadah-ibadah yang telah diberitahu rahsianya oleh Nabi, senang dilakukan tetapi pahalanya melampau-lampau. Kata beliau, kerana sesungguhnya sesiapa yang telah melakukan perkara sedemikian, iaitu dia memilih, dia mengutamakan ibadah-ibadah yang mudah tetapi pahalanya melampau-lampau tadi, maka ketika itu umur yang pendek akan jadi panjang. Shortcut maknanya, umur yang pendek menjadi panjang. Apa contohnya? Contohnya zikir yang berbunyi Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ganjaran dia ada. Di mana ganjarannya? Ada dalam buku ni. Kalau saya cerita habislah modal saya. Jadi maknanya nak bagi tahunya, buku yang nak kita bincangkan ni bukan benda biasa-biasa, tetapi ini adalah usaha yang kita sempat untuk kembali semula ke zaman lepas yang kita tak sempat untuk beramal ibadah dengan banyak. Cara kita nak balik dengan mengamalkan zikir-zikir yang mudah begini. Dalam masa yang sama, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita membaca hadis Rasulullah secara khusus, saya sangat-sangat suka bila cerita tentang perkara ni. Bila kita berzikir, orang kata apa, berada dalam majlis membaca hadis, bukanlah ilmu Islam itu hanya semata-mata hadis, banyak lagi hadis, tafsir, mantik, usul fiqh, akidah, macam-macam. Tetapi
pengalaman kita sendiri semua, pengalaman kita dalam mana-mana cabang ilmu, tidaklah banyak kita akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan kalau majlis ilmu itu adalah majlis membaca hadis. Contoh tuan-tuan, kalau kita majlis membaca fiqh, macam sekejap lagi pukul 45 nanti saya kena ada di Kajang sebab kita jemput beberapa orang asatiza yang berkelapangan untuk selesaikan projek saya yang tak sempat, iaitu membaca kitab bersama-sama. Sebab kalau saya baca seseorang macam-macam tak jadi. Kalau dah ramai-ramai ni dia diprogramkan, okey selesai. Jadi kami nak baca kitab Al-Iqna'. Kitab Iqna' ni salah satu kitab dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Bila kita baca kitab Al-Iqna' dalam tempoh sejam, jadi pukul 9.45 sampai 10.45. 10.45 ni saya terus ke Kuala Kangsar. Kena balik ke Kuala tuan-tuan, marah belum orang rumah saya nanti. Dah sampai ke Putrajaya, tak mahu guna nak balik ke Kuala. Tak boleh kan, tak bagi datang nanti saya kena taat dengan isteri saya. Kalau isteri saya kata jangan datang ke sini, saya tak datang lah. Tapi saya orang yang baik dan taat beristeri Isteri saya pun taat dengan saya, saling taat mentaati. Jadi bila kita berada dalam majlis fiqh, seronok belajar hukum fiqh, tahu hukum ni halal haram. Tapi mungkin sepanjang majlis itu, sepanjang kita membaca kitab fiqh contohnya, mungkin kita hanya terselawat sebab jumpa hadis Rasulullah mungkin dalam 2-3 kali saja. Tapi dalam majlis bacaan hadis, untuk satu majlis sahaja, entah sampai 50, 60, entah 100, entah berapa kali kita akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana fokus pembacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengetahui tentang baginda Rasul, khususnya ucapan Nabi. Bila sebut maka Rasulullah maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu majlis membaca hadis Rasulullah sebagaimana yang disebut oleh almarhum guru saya Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini, kata beliau, majlis qiraatil hadis majlisus salati ala Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Kata beliau, majlis membaca hadis Rasulullah itu sebenarnya adalah majlis berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bentuk santai-santai, dalam bentuk kita dengar tentang Nabi, kemudian apabila disebut nama Rasulullah kita pakai berselawat sesama. Bezalah kalau majlis zikir khusus-khusus betul-betulnya. Contoh macam kalau tuan-tuan berkelapangan setiap hari Jumaat pukul 8.30 pagi boleh buka page pusat pengajian Ruak Jawi, pusat pengajian yang saya dengan kawan-kawan di Mesir sedang usahakan ini. Jadi di situ saya akan ambil peluang untuk buat majlis berselawat kepada Rasulullah dalam jumlah 1000 selawat setiap hari Jumaat. Daripada pukul 8.30 kita akan berselawat sampai pukul 10.30 pagi contoh. Betul kita berhenti, tak ada air juga tuan-tuan. 1 jam boleh dapat 400. Lebih kurang lah boleh dapat 400. Kadang-kadang tak sampai pukul 10.30, pukul 9.30 pun udahlah kita berhenti dulu ya, kita nak standby nak solat, padahal tak daya lah kan. Sikit-sikit main bila kita berada dalam majlis selawat, memang kita fokus selawat betul, seronok lah tuan-tuan tetapi mungkin ada sedikit orang kata apa, kena berusaha lebih. Tetapi dalam majlis membaca hadis, sambil-sambil kita dengar, kita berselawat. Sampai kita pun tak tahu berapa kali kita berselawat Sebab tu kata Al-Imam Ibn Atta'illah lagi dalam kitab beliau yang disebut tadi, iaitu kitab Tajul Arus, beliau pernah sebut satu ucapan. Kata beliau apa? Man fatahu kasratu as-siyami wal qiyam an yushghila nafsahu bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa innaka law fa'alta fi jami'i umrika kulla ta'atin thumma shalla 'alaika Allahu salatan wahidatan rajahat tilka as-salatul wahidatu 'ala kulli ma 'amilta fi umrika kullihi min jami'i ta'at li'annaka tusalli 'ala qadri wus'ik wa huwa yusalli 'ala hasabi rububiyyatihi. Hadza idza kanat salatan wahidah, fa kaifa idza shalla 'alaika 'ashran bi kulli salatin kama jaa fi al-hadis sahih. Kata Al-Imam Ibn Atta'illah, apa kata beliau? Barang siapa yang dia sudah terlepas
banyaknya puasa dan banyaknya berdiri lama ketika mendirikan solat. Kalau kita dah sampai usia akhir ni tuan-tuan, nak puasa macam orang muda dah tak mampu dah, dengan gastriknya, dengan tak lalunya, dengan tak dayanya, diri lama. Oh, kau sembahyang tarawih contoh, cuba try satu malam buat 3 juzuk. Ke tahun ni buat 3 juzuk satu malam. Cuba try diri macam guru saya. Beliau Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, tak apa, straight diri dekat sejam sebelum subuh baru berhenti. Itu pun boleh kata kita semayang ni kira rehat ni. 10 malam terakhir terus sampai kelang kabut, takut tak sempat nak makan sahur. Kadang-kadang tinggal lagi 15 minit nak masuk subuh baru habis semayang. Start di isyak sampai dekat-dekat begitu. Dirinya anak murid pakat tiarap dia tuan-tuan, tidur. Tapi beliau tak kisah siapa nak tidur. Tak adalah dimarahnya. Beliau berdiri straight semayang. Mana kita nak lalu melainkan orang yang diberikan kekuatan oleh Allah. Okey, secara adatnya kalau dah berusia tak mampu nak berdiri lama, dah sakit pinggang, nak puasa lama, gastrik pula. Doktor kata jangan, kan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Al-Imam Ibn Atha'illah Sekandari, orang yang sudah terlepas banyaknya puasa dan dia dah terlepas pula untuk banyaknya lamanya berdiri, maka hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata beliau, kerana sesungguhnya kamu kalau kamu lakukan sepanjang umur kamu semua ketaatan yang tak akan mampu kita buat lah. Kalaulah kamu melakukan semua ketaatan sepanjang hidup kamu, mai abid sungguh ni, kemudian Allah berselawat pula kepada kamu sekali. Kita dah beribadah punyalah sepanjang hidup ni, lalu tiba-tiba Allah berselawat sekali kepada kita, maka sebenarnya selawat sekali daripada Allah itu telah mengalahkan semua pahala ibadah yang kamu lakukan sepanjang hidup kamu. Sebab apa kata beliau? Sebab kamu mendirikan solat berdasarkan kemampuan kamu. Sembahyang yang serba kekurangan mungkin, ada kadang-kadang terlupa tengah sembahyang teringat macam-macam. Puasa tiba-tiba nak tunjuk ke orang, bagi zakat mungkin nak tunjuk contoh, adalah macam-macam halnya. Main kamu beribadah berdasarkan kemampuan kamu yang serba kekurangan, tetapi dia iaitu Allah berselawat pula berdasarkan ketuhanannya yang serba, orang kata apa, mana ada kekurangan pada Allah, mai Allah berselawat ke atas kita sekali. Selawat itu bukan selawat yang kurang, selawat yang langsung tidak ada cacat cela, berbanding dengan ibadah kita yang macam-macam ada cacat cela. Sebab tu kata Al-Imam Ibn Atha'illah Sekandari, kalau sepanjang hidup kamu beribadah, tiba-tiba sekali saja Allah berselawat kepada kamu, nescaya selawat Allah itu mengalahkan segala pahala ibadah yang kamu lakukan sepanjang hidup kamu, kerana kamu beribadah berdasarkan kemampuanmu, sedangkan Allah pula berselawat kepada kamu berdasarkan ketuhanannya, itu kemuliaannya yang tidak ada langsung sebarang cacat cela. Maka bagaimana pula sekali kamu berselawat kepada Nabi, bukan satu Tuhan balas, 10 kali pula Allah berselawat, sebagaimana yang telah disebut di dalam hadis sahih. Sebab tu kata beliau, siapa yang dia rasa dah tak lalu dah nak diri lama, nak puasa lama, maka sibukkanlah diri dengan berselawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah dapat dua sebab mengapa perbincangan hadis yang ada dalam kitab ini penting. Kerana yang pertama, kita akan dapat mengamalkan zikir-zikir yang Nabi sebut pahalanya melampau-lampau. Jadi kita nak panjangkan usia kita dengan cara memilih amalan-amalan ini. Dan yang kedua, bila kita baca hadis Rasulullah, kita bicara tentang Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka kita akan berselawat. Maka kata Al-Imam Ibn Atha'illah tadi, orang yang berselawat kepada Nabi, dia akan mendapat 10 kali selawat daripada Allah, yang Allah berselawat kepada orang tersebut dengan penuh kemuliaan. Bukti kalau kita berselawat kepada Nabi, kadang-kadang kita pun tengah selawat pun mungkin teringat benda lain. Tengah selawat pun kadang mungkin saya pun kadang-kadang terasa letih, kadang tengah selawat tu sampai tertidur-tidur pun ada juga ya, kalau kita dah keletihan. Tapi Allah berselawat kepada kita, tidak ada istilah sambil lewur. Allah berselawat dengan penuh kemuliaan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, kalau ada usia, ada umur, moga-moga Allah merezekikan kepada kita untuk dapat mendalami kitab ini,
Saya datangkan di sini ada 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang moga-moga setelah kita mempelajari kitab ini akan datang satu perasaan kalau selama ini kita beribadah kepada Allah mungkin kerana Allah suruh, tapi moga-moga kali ini kita beribadah kepada Allah kerana kita sudah jatuh hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah sekiranya ada usia kita akan bertemu pada bulan hadapan. Kira-kiranya masa tu saya rasa saya dah balik ke Malaysia sebab sekejap je, 2 minggu je kita nak tengok proses pembelian bangunan tu. Sempat saya sampai sini rasanya minggu keempat hari Ahad tu kita dah berjumpa semula insya-Allah. Sekiranya ada usia kita akan bertemu semula. Sekiranya saya pulang dulu, jangan lupa saya dan doa tuan-tuan yang dirahmati Allah. Manalah tahu sampai ke sana udah orang masa kita tak boleh balik ya. Dia suruh duduk di Kahira, duduk tepi Al-Imam Ibn Athaillah tu nak tahu duduknya di bumi di situ, selesai dah saya tuan-tuan. Kalau ada rezeki kita bertemu semula, moga-moga kita dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas solat Isyak nanti saya mohon maaf kalau di sana ada orang nak bertemu ke, saya terpaksa segera awal. Saya takut tak sempat sampai ke Kajang pukul 9.45 nanti. Takut kesian ke ustaz-ustaz kita, syekh-syekh yang dah menunggu tu, yang saya pula tak sampai kunci dekat saya. Jadi saya rasa saya kena pergi awal lah. Habis sembahyang saya minta izin untuk pulang segera ke Kajang. Kita sama-sama tangguhkan majlis kita insya-Allah pada hari ini dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia, kekasih hati, kerinduan jiwa kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.